Hai guys, kembali lagi dalam Fast. So aku ada ketiga-tiga line up untuk flagship terbaru Samsung Malaysia, iaitu Galaxy S24 series, ada S24, S24 Plus dan juga S24 Ultra yang terbaru. So aku akan kongsikan banyak perkara yang korang semua perlu tahu, antaranya macam benchmark score antara ketiga-tiga model ni, dan juga aku nak bandingkan dengan phone Android lain yang menggunakan chip yang berbeza sikit, misalnya macam MediaTek, Exynos lain dan juga chip Snapdragon yang berbeza. Aku juga akan buat gaming test untuk chip Exynos ni, nak test dia punya performance dan juga kepanasan tu macam mana, sama ada kita rasa overheat ke ataupun sebaliknya. Okay, so yang ni adalah S24 yang biasa. So kotak dia memang typically korang akan dapat macam ni je semua, iaitu just manual book dan juga ada kabel jenis USB-C. So itu je lah yang korang semua akan dapat untuk Samsung Galaxy S24 series, macam sebelum ni lah yang Samsung dah buat pada smartphone dorang kan. Untuk S24 Plus pula, ini adalah warna baru, iaitu warna violet ataupun warna purple yang lebih gelap. So dia warna yang bagi aku nampak menarik juga. Kalau korang nak beli S24 Plus, aku rasa ini salah satu warna yang mungkin korang boleh consider lah, sebab dia menunjukkan ini adalah S24 Plus yang baru. Tak nampak macam S23 Plus, walaupun dia punya design lebih kurang sama kan. And then yang terakhir sekali adalah S24 Ultra. Yang ni adalah warna grey titanium, ataupun kalau kita nak bandingkan dengan titanium lain, lebih kurang macam natural titanium untuk iPhone lah. Tapi yang ni aku rasa lebih nampak macam ke arah gold sikit tau. So kalau nak bandingkan dengan iPhone 15 Pro Max aku ni, warna antara Samsung dan juga iPhone ni memang ada beza tau. Kalau iPhone ni dia lebih macam ke arah warna grey, betul-betul grey, tapi Samsung warna dia ke arah macam gold yang cair ataupun pastel sikit. So memang aku rasa antara kedua warna ni, warna untuk Samsung lebih nampak cantik lah kat depan mata aku, dan juga dari segi feels pegang pun aku rasa Samsung lebih sedap lah. So kalau korang, mana satu warna yang korang suka antara iPhone Natural Titanium ataupun Samsung Titanium Grey ni? Secara fizikalnya memang nampak dia punya rekaan tu totally sama je macam S23 series kan. Tak ada beza yang ketara sangat pada kedudukan kamera, tapi untuk reka bentuk body dia memang ada perbezaan yang sangat-sangat ketara lah. Macam aku dah nampak bahawa S24 ni, dia punya reka bentuk bukan lagi macam S23 FE. Yang ni dia memang gunakan konsep design macam S23 series. So dia punya bahagian frame tepi ni lebih rounded sikit tau, nampak. Berbanding dengan S24 ni, dia memang menggunakan fully flat ala-ala macam iPhone sikit. So that's why kalau kita bandingkan dengan iPhone 15 Pro Max ni, memang totally hampir sama. Aku boleh katakan 99% sama kot dia punya rounded body, flat body dia tu, dan kedudukan retina mungkin ada persamaan sedikit lah, tapi tak sama sangat. So aku rasa feels dia lebih ke arah macam iPhone instead of Samsung S23 series. So memang ada perbezaan ketara lah untuk reka bentuk pada body S24 ataupun S24 Plus. So kedua-dua ni memang gunakan konsep reka bentuk yang sama. Cuma untuk yang S24 Ultra ni memang totally different, sebab walaupun dia punya reka bentuk kamera tu sama, tapi body dia memang Samsung letakkan flat pada bahagian panel belakang, dan juga untuk screen pun menggunakan flat display. Letak dia dah curve display untuk S24 Ultra. So aku rasa feels pada S24 Ultra ni lebih kepada macam phone Sony Xperia Z series yang kita pernah rasa zaman-zaman dulu kan. So memang mengimbau baliklah kenangan aku gunakan Sony Xperia Z5 zaman dulu-dulu kan, dengan boxy shape macam ni. Dan juga dia punya frame body jenis titanium sekarang ni rasa lebih ringan sikit tau kalau nak bandingkan dengan S23 Ultra. Tapi still dia punya size tu sangat-sangat besar kot. Dan actually size untuk Galaxy S24 ni menggunakan 6.2 inci, manakala untuk S24 Plus menggunakan 6.7 inci. So ada kenaikan dalam 0.1 inci. Ada juga improvement pada ketahanan skrin dia menggunakan Corning Gorilla Glass Armor. So ini yang pertama tau yang menggunakan Glass Armor pada smartphone, iaitu pada S24 series. Ketiga-tiga model memang sama je, dan ada juga improvement pada nits brightness, kali ni menggunakan 2600 nits. So dia punya bahagian bezel pun memang nampak very symmetrical pada semua bahagian, tak ada tebal bawah ke, semua tak ada. So ini adalah antara improvement yang paling positif lah pada S24 series, terutamanya untuk model yang Ultra ni. So Ultra ni memang model yang aku sangat-sangat nantikan lah untuk line up S24 series, sebab ini akan menjadikan satu improvement yang sangat besar, lagi-lagi dengan flat display dia kan. Untuk kapasiti bateri memang ada improvement lah. Samsung letakkan pada yang base model kedua-dua ni ada improvement kapasiti bateri, manakala untuk yang versi Ultra masih kekal dengan 5000 mAh. Dan fast charging memang ketiga-tiga ni masih kekalkan dengan fast charging yang sama dengan S23 series. So 25W, 45 dan juga 45W sama je. In fact pada Galaxy S24 Plus ni Samsung ada improve dia punya resolution, iaitu korang boleh
gunakan QHD Plus sama macam versi Ultra. So untuk Plus sajalah korang boleh akses QHD Plus, tapi untuk yang Galaxy S24 masih sama dengan Full HD Plus saja. Aku rasa ini kali pertama kan Samsung membezakan untuk chip yang digunakan pada line up flagship S series diorang. So biasanya masa sebelum ni diorang just gunakan sama ada Exynos untuk ketiga-tiga model ataupun chip Qualcomm Snapdragon. But now diorang membezakan untuk yang versi Ultra korang dapat chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Yes, memang cukup powerful dan juga proven dia punya performance dan juga battery consumption dan sebagainya. But untuk yang versi base model diorang ni, korang dapat chip Exynos 2400 yang mungkin ramai juga skeptical dan juga ada persepsi yang berbeza lah sama ada chip ni capable ke untuk rantas yang berat, dari segi overheat dia macam mana. So aku rasa untuk menjawab persoalan tu, aku macam nak test jugalah dia punya performance dan aku nak buat perbandingan benchmark antara ketiga-tiga model ni, dan juga aku ada few lagi phone Android yang berbeza untuk aku nak bandingkan skor dia antara Samsung S24 series dengan phone Android lain. So now aku nak tunjuk kat korang semua skor antara tu benchmark aku dah test baru je tadi sebab dia takes time. So kalau aku nak record sekarang ni memang ambil masa yang sangat-sangat lama. Aku dah test, korang boleh tengok dan juga nilaikan sendiri. So now aku tunjuk untuk yang Galaxy S24. Aku dapat 1.45 juta, which is bagi aku agak tinggi lah kalau nak bandingkan dengan yang chip lain yang aku dah test tadi. And then untuk yang Galaxy S24 Plus 1.74 juta. So ini pun cukup tinggi tau bagi aku untuk versi Plus dengan chip Exynos 2400. So korang rasa berapakah untuk yang versi Ultra ni? Aku rasa mungkin korang akan terkejut sikit lah sebab aku pun tak expect tau dia dapat skor setinggi itu pada versi Ultra. So ini adalah Galaxy S24 Ultra. Yes, dapat 1.76. Hampir dengan chip Exynos pada Galaxy S24 Plus. So memang aku tak expect langsung sebab untuk yang S24 Plus dan juga S24 Ultra ni memang gunakan RAM yang sama iaitu 12GB of RAM. Manakala untuk yang versi yang biasa ni just gunakan 8GB RAM. So memang ada beza lah skor benchmark antara ketiga-tiga model ni. Korang nampak, aku rasa macam tak expect juga yang 8 Gen 3 ni boleh dapat 1.76 saja. So biasanya untuk 8 Gen 3 mungkin dalam 1.8 ke 1.9 juga boleh cecah sampai 2 juta tau. But now untuk yang S24 Ultra tak sampai 2 juta. Aku tak pasti sebab aku tengok ada juga pengguna lain yang dapat dalam 1.9 ke 2. But untuk unit aku, yang ni memang retail unit, bukannya test unit. Test unit ada satu lagi aku tak guna. Aku sekarang ni gunakan yang retail unit 1.7 juta. So mungkin aku kena lenjan kau-kau lagi nak gunakan dalam seminggu ke 2 minggu lagi untuk tengok lagi macam mana skor benchmark dia sama ada berbeza ataupun tidak. So memang inilah skor yang korang dapat untuk versi S24, S24 Plus dan juga S24 Ultra. So macam mana? Korang rasa puas tak dengan skor benchmark ni? Untuk skor dalam Geekbench 6 memang ada beza lah. Korang nampak Galaxy S24 dapat single core 1850. Untuk yang S24 Plus dapat 1862. Manakala untuk yang versi Ultra memang jauh sangat beza dia, dapat 2185. Dan multi-core dia mungkin hampir samalah antara yang versi Plus dan juga versi Ultra. Tapi untuk yang S24 memang jauh juga ditinggalkan dengan kedua model yang lebih tinggi ni. So memang ada beza lah untuk Geekbench 6 yang aku dah test tadi. Satu lagi benchmarking yang aku test lagi adalah pada aplikasi 3D Mark yang menunjukkan dia punya performance, bateri dan juga kawalan suhu dengan stress test yang digunakan pada aplikasi itulah. So korang boleh nampak perbezaan untuk performance monitoring dia. So ini S24 yang biasa, so dia punya bateri daripada 53 turun 41%. Untuk S24 Plus daripada 39 turun 33%. Untuk yang versi Ultra 42 turun ke 45%. Dari segi kawalan suhu, aku nampak memang S24 mencecah suhu yang agak tinggi iaitu sekitar 47 darjah Celsius. Manakala untuk S24 Plus mencecah 46 darjah Celsius dan untuk yang S24 Ultra mencecah 44 darjah Celsius saja. So suhu dia lebih stable pada versi Ultra ni kalau compare dengan chip Exynos 2400 yang mencecah dalam 46 ke 47 darjah Celsius yang bagi aku agak tinggi tau bagi sebuah phone untuk stress test ni. Korang boleh nampakkan ketiga-tiga phone ni memberi result yang agak berbeza sikit, tapi aku nampak yang versi Exynos memberikan result yang lebih kurang sama dari segi dia punya kawalan suhu tu mencecah 46 ke 47 darjah Celsius, manakala untuk yang versi Ultra just stable dekat 40 ke 44 darjah Celsius saja. So korang boleh nampak ketiga-tiga phone ni memang memberikan result yang sedikit berbeza. Lagi-lagi untuk yang chip versi Exynos memang graf dia agak menaik sikit lah untuk suhu dia daripada yang biasa
mencecah 46 ke 47 darjah Celsius, manakala untuk yang versi Snapdragon 8 Gen 3 suhu dia dalam graf yang normal iaitu sekitar 44 darjah Celsius. Bagi aku itu suhu yang normal lah untuk phone kalau kita buat stress test pada aplikasi 3D Mark ni. And then aku rasa kalau kita nak tengok berdasarkan apa yang korang tengok pada aplikasi ni, memang ini hanyalah sekadar panduan sahaja. So dia bukannya actual real life test yang kita boleh decide bahawa smartphone ni betul-betul panas ke ataupun sebaliknya. Sebab aku rasa macam tak fair kalau kita just tengok dekat score ni saja ataupun testing ni tanpa kita try dulu dan juga kita test main sendiri dekat smartphone tu. Baru kita boleh tengok sama ada phone ni betul-betul panas ataupun dia stable, tak overheat sangat. So ya, aku rasa aku nak kena test dulu nanti main game macam mana dengan S24 Plus. Now aku nak tunjukkan pula perbandingan skor dengan smartphone Android lain yang menggunakan chip yang berbeza. So, aku ada beberapa phone kat sini, antaranya macam Galaxy S23 FE ni yang menggunakan chip Exynos 2200. Aku juga ada Vivo X100 Pro terbaru dengan chip MediaTek Dimensity 9000 yang cukup berkuasa, lebih kurang macam Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, dia punya level. Dan iQOO 12 dengan chip Snapdragon 8 Gen 3 yang ni pun powerful juga. Dan satu lagi adalah Oppo Find N3 dengan chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. So ini last year punya chip. So kita tengok macam manakah perbezaan antara AnTuTu benchmark score untuk ke semua model phone Android yang berbeza ni dengan chip yang berbeza juga. So ini adalah Galaxy S24 series iaitu S24, S24 Plus dan juga Galaxy S24 Ultra. Yang ni adalah iQOO 12 yang terbaru dengan skor mencecah 1.99 juta. Yang ni pula adalah Samsung Galaxy S23 FE dengan chip Exynos 2200 5G. Yang ni pula adalah Vivo X100 Pro dengan chip MediaTek Dimensity 9000 yang bagi aku cukup berkuasa. Dan satu lagi adalah Oppo Find N3 dengan chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. So korang boleh nampak perbezaan AnTuTu benchmark score untuk ke semua model phone Android ni dengan chip yang berbeza lah. So aku rasa paling tinggi sekali yang setakat ni aku test adalah iQOO 12 yang mencecah 2 juta guys. Yang kedua tertinggi adalah chip MediaTek Dimensity 9000 pada Vivo yang mencecah 1.88 juta. Dan yang ketiga tertinggi adalah Samsung Galaxy S24 Ultra dengan skor 1.76 juta. Dan yang keempat adalah S24 Ultra. Yang kelima dimenangi oleh Samsung Galaxy S24. Yang seterusnya adalah Oppo Find N3. Yang terakhir sekali of course lah chip Exynos 2200 pada Galaxy S23 FE ni. So ya, macam mana? Aku rasa aku nak kena test banyak kali lagi dengan S24 Ultra ni sebab aku tak puas hati tau. Skor benchmark dia dapat 1.76. Actually aku tak expect tau pada iQOO 12 ni dia boleh konsisten dengan AnTuTu benchmark yang tinggi. So daripada awal lagi sampai sekarang ni boleh dapat skor benchmark yang sangat tinggi. Dengan harga 3000 lebih pun boleh dapat dengan skor setinggi ni kan. So ya. But korang kena tengok benda lain juga. Bukan setakat AnTuTu benchmark score saja, tapi apa yang jenama tu tawarkan pada phone diorang. Macam S24 Ultra ni ada dengan Galaxy I, ada Camry 42 apa semua kan. So memang ada beza lah antara ke semua model phone yang korang nampak depan mata aku sekarang ni. So korang dah tahu kan AnTuTu benchmark antara ketiga-tiga model Galaxy S24 series dan juga perbandingan dengan model phone yang lain. Now aku nak try untuk main game pada Samsung Galaxy S24 Plus dengan chip Exynos 2400 terbaru ni. Tengok macam mana dari segi dia punya battery life, kepanasan dia dan berapakah grafik yang boleh dapat dengan game yang biasanya aku main. So aku tak nak main game yang aku tak biasa main, tapi aku nak main game yang biasanya aku main, iaitu Mobile Legends lah. Untuk setting grafik dia sekarang ni pada Galaxy S24 Plus aku dapat high pada frame rate dan juga grafik aku dapat ultra. Yang ni memang the highest grafik pada Mobile Legends yang aku dapat setakat ni. Dan aku rasa aku nak try main satu rank dengan Galaxy S24 Plus ni, tengok boleh menang ke tak untuk smartphone ni. Aku suka dengan dia punya feels pada frame body dia sebab rasa lebih selesa kat tangan lah. Sebab dia flat body kan. Dan dari segi display dia pun memang nampak bezel tu sangat-sangat nipis dengan 2600 nits brightness yang sangat-sangat cerah bagi mata aku. Dan aku difahamkan yang Samsung juga ada improve dari segi less reflection tau pada dia punya glass yang terbaru ni. Sebelum aku mulakan, aku nak tengok dulu suhu yang sekarang ni berapa darjah Celsius. Untuk bahagian skrin dia adalah sekitar 31 darjah Celsius. Dan untuk bahagian body belakang ni yang biasanya diletakkan chip adalah sekitar 30 ke 31 darjah Celsius. Suhu dia tak lebih 32 darjah Celsius, just sekitar dalam 31.2 saja paling maksimum sekali lah.
menang babe. So, siapa MVP ni? Kau bukan aku. Tank tu MVP. Now ada rasa panas sikit dekat bahagian skrin dia dengan back panel. So kita tengok berapakah suhu sekarang ni untuk S24 Plus. Dekat bahagian skrin mencecah 36. Dekat bahagian skrin mencecah 35.6 paling tinggi sekali. Untuk bahagian back panel dia sekitar 36.4 paling tinggi sekali. Suhu yang masih normal, tak cecah 40 darjah Celsius lagi untuk satu game ni. Tadi daripada pukul 11.10, sekarang ni adalah 11.28. Drop dalam 5% untuk satu game. Tadi korang dah nampakkan hasil dia, aku baru main satu game dekat S24 Plus. Bagi aku suhu dia dalam kepanasan yang normal lah untuk game yang biasa aku main. Tapi bateri dia drop agak banyak juga tau, dalam 5% untuk dalam masa 15 minutes macam tu. And now aku nak turn on dia punya developer option dan aku nak tengok dia punya GPU watch. Dan dia akan keluar meter CPU dan juga GPU dekat bahagian atas ni masa aku tengah main game, untuk aku nak monitor dari segi FPS dan juga performance dia punya GPU dan juga CPU lah pada S24 Plus ni. So just search GPU watch. Dan kat sini kita just boleh enable sahaja. Dia akan keluar monitor dekat bahagian atas tu. Seperti korang nampak, pada bahagian kanan ni adalah CPU dan juga GPU load percentage yang digunakan setiap kali aku gunakan smartphone ni ataupun aplikasi yang berat. Dia akan tunjukkan graf yang menaik ataupun menurun. Manakala untuk bahagian kiri adalah dia punya average FPS yang digunakan tiap kali aku scroll pada skrin dia. So sekarang ni memang static je nombor dia sebab aku tak gunakan skrin dia. Tapi kalau aku start scroll skrin ni, korang nampak dia punya nombor tu akan meningkat sehingga 120 FPS, menandakan bahawa refresh rate dia stable kat situ lah. Tapi yang ni jenis variable tau. So dia tak static dekat FPS yang tinggi je. Sebab kalau tak gunakan dia akan drop. Kalau kita gunakan skrin dia baru dia akan naik kepada FPS yang tinggi lah. So now aku nak main game kedua pada Mobile Legends. Kita tengok performance dan juga kepanasan pada smartphone ni macam mana. Sekarang suhu untuk bahagian skrin dia lebih kurang dalam 30 darjah Celsius. Dan pada bahagian belakang dia pula sekitar dalam 30 darjah Celsius juga. So tak tinggi sangat lah suhu pada bahagian depan dan juga belakang untuk smartphone ni. Bateri ada dalam 62% pukul 11.45 minit. So kita tengok dalam masa beberapa minit game ni habis dan juga berapakah bateri akan drop. Sekarang ni average untuk FPS dia sekitar dalam 60 macam tu je. Dan penggunaan GPU lebih kurang dalam bawah 20%. Manakala untuk CPU lebih kurang dalam 50% macam tu je. So tak tinggi sangat lah untuk penggunaan CPU dan juga GPU dia. My little star guide me. Yeah, finally. So tadi kau nampak dia punya CPU lebih kurang dalam 60 ke 70%. Itu paling maksimum sekali. Tapi average dalam 40 lebih ke 50% macam tu je. Manakala GPU dia memang average dalam 15 ke 20% macam tu. So dia tak gunakan GPU yang banyak sangat untuk game yang aku main ni. Average untuk FPS pula lebih kurang dalam 60 macam tu je. So bagi aku memang stable everything dengan chip Exynos 2400 yang setakat ni aku test pada Samsung Galaxy S24 Plus ni. Dan segi kepanasan kita tengok berapakah dicecah lepas aku dah main game dalam masa setengah jam tadi. So pada bahagian skrin dia lebih kurang dalam 35 degree macam tu je. Untuk back panel paling maksimum sekali lebih kurang dalam 36.3 darjah Celsius. So bagi aku suhu dia memang normal lah untuk S24 Plus. Setakat ni dalam masa setengah jam aku dah main dan ada 2 game tadi aku main. So total mungkin dalam masa 1 jam macam tu je. Bateri dia drop sekarang ni 54% dan aku rasa everything looks normal kot untuk S24 Plus dengan chip Exynos 2400. Tapi aku rasa aku nak test banyak lagi dan korang just nantikan, insyaAllah aku akan buat full review tentang S24 dan juga S24 Plus dalam next video aku. So mungkin first aku akan buat S24 Ultra dulu, baru aku akan buat S24 dan juga S24 Plus. So nantikan next video, insyaAllah aku akan buat lebih details dengan performance, kamera, bateri, screen, dan charging dan sebagainya lah. So ya, itu saja sedikit sebanyak aku punya perkongsian tentang benchmark score gaming test dengan S24 series. Terima kasih kerana menonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Cantik dah warna purple ni. Aku suka dengan warna ni. Cuma untuk yang S24 Ultra
Belakang je tau warna purple, tapi dia punya frame warna titanium, iaitu color silver tu lah. Ya, tapi kalau korang order online tak silap aku, korang boleh dapat yang frame dia color black tau. So yang tu lagi nampak lebih unik lah.